لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita sambung kitab Durrus Tsamin muka surat 4. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, dan istimdadnya, yakni tempat keluarnya, yakni tempat keluarnya itu daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata dia dan istimdadnya, yakni makna istimdad itu tempat keluarnya, yakni tempat keluar ilmu tauhid ini. Mana keluar dia, mana ambilan dia? Daripada Quran, yakni kitabullah, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mereka sendiri, tapi dia ambil daripada Quran dan hadis. Jadi kalau orang kata zaman Nabi tak ada pun sifat 20, macam mana pula zaman ni orang kata sifat 20 tu ambil daripada Quran? Sebenarnya kalau orang tu dia ngaji agama, faham Islam, semua ilmu ada dalam Quran. Tak payah nak tanya lah. Semua ilmu ada dalam Quran. Mana ilmu matematik ada? Ilmu matematik, ilmu geografi ada? Mana dia? Baik. Dalam Al-Quran ada satu ayat. Allah Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun." Allah Ta'ala kata, tanyalah orang mengerti kalau kamu tak erti. Itulah dia.
Kalau nak masuk geografi dalam tu, nak masuk matematik dalam tu, nak masuk ilmu sains dalam tu, fizik, kimia, biologi, ilmu falak, astronomi, meteorologi dan sebagainya, jenuh. Bukan jenuh Allah Ta'ala nak nak turunkan ayat tu. Jenuh kita ni tak ada nak ngaji. Satu Quran 30 juzuk tu pun kita bukan kata nak pergi mengaji, baca tajwid kadang-kadang tak lepas lagi. Jadi lain pada apa yang diterangkan dalam Quran. Allah Ta'ala ada sebut, tanyalah orang mengerti kalau kamu tak erti. Maknanya Allah sudah sampaikan segala ilmu yang lebih daripada keperluan manusia dan sekalian alam ini, di dunia ini. Kalau kamu tak kerti, tanya orang yang kerti tu. Dalam surah Al-Kahfi ada disebutkan, la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Allah Ta'ala kata, kalau nak ditulis sekalian ilmu, nescaya tidak cukup air sekalian lautan yang ada ini untuk dituliskan ilmu Allah itu. Bahkan ada disebutkan lagi, kalau 7 lautan sekalipun, 7 kali ganda lautan yang ada kat dunia ini, tak akan habis. Dalam surah Al-Kahfi, Nabi Khidir alaihissalam cerita dekat Nabi Musa, satu ketika tu Nabi Musa duduk sebelah Nabi Khidir. Tiba-tiba datang seekor burung. Burung tadi minum setitik air laut. Kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, air yang diminum setitik oleh burung itu, kalau nak dibandingkan dengan ilmu Allah, sekalian ilmu yang ada di sekalian alam ini, tak sampai pun setitik air itu nak dibandingkan dengan ilmu Allah, nisbah sekalian air laut ini. Jadi maknanya ilmu itu banyak. Kita ni yang duk ada pun tak larat nak mengaji. Yang duk ada pun tak larat nak mengaji dah. Jadi kalau dia kata sifat 20 ni tak ada dalam Al-Quran, bermakna betapa betapa ceteknya pemikiran dia. Orang kafir boleh masuk Islam sebab memandang kepada alam yang dia bandingkan dengan Quran. Tiba-tiba dia yang dah lama masuk Islam tak boleh nak faham sifat 20. Sifat 20 tu dari Quran, bermakna cetek sungguh dan pendek sungguh pemikiran dia. Lain kali kalau tak kerti nak cakap agama, kabur kat dia, jangan cakap. Ni puak-puak yang menolak sifat 20 ni. Ya, tak payah kita nak cerita panjang. Ilmu yang kita belajar dalam kitab tauhid yang berkisar mengenai sifat 20 ini memang diambil dan digali dari Al-Quranul Karim. Ya. Contohnya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu amat berkuasa di atas tiap-tiap suatu. Qadirun,
Dari Qadirun itu nama Allah yang bermakna, yang berarti Tuhan yang maha berkuasa. Maka tentulah kalau namanya berkuasa, dia ada satu sifat yang dinamakan kekuasaan. Dalam bahasa Arab disebutlah kudrat. Bila Allah Ta'ala itu bersifat dengan kudrat, maka tentulah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat itu selama-lamanya. Maka adalah namanya pula sifat kaunuhu qadiran. Bukan tak itu dia ambil daripada Quran. Ambil daripada Quran lah. Apa tak kerti sangat pak ni. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha melihat lagi maha mendengar lagi maha melihat. Bila dipahami Allah Ta'ala itu ada maha melihat, maha mendengar, sami'un, dan dia juga maha melihat, basirun, maka tentulah ada sifat pendengaran yang dinamakan sam'un ataupun sama'. Maka tentulah dia ada sifat penglihatan, ya, basrun ataupun kita panggil basar. Dan bila ada sifat itu pada zat Allah, tentulah zat Allah yang bersifat dengan sifat sama' dan basar itu tadi. Sifat sama' itu ada selama-lamanya di zat Allah yang kita panggil kaunuhu sami'an. Bila kita faham Allah Ta'ala ada sifat basar, maka tentulah sifatnya ada selama-lamanya di zat Allah. Maka kita sebut Allah itu bersifat dengan kaunuhu basiran. Maka dikumpul-kumpul oleh ulama mutakallimin, ulama tauhid, apa yang ada dalam Quran itu ya adalah 20 semuanya yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Dikumpul-kumpul, jumpalah, dapatlah 20. Yang wajib kita tahu apa yang Tuhan khabar dalam Quran mengenai sifatnya itu, kita wajib tahu sebagai kewajiban mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang mengaji tauhid, dalam sifat 20 itu pun sudah terkandung sifat-sifat Allah yang 20 itu. Contohnya apa dia? Baik, kita terang sikit mengenai Qul huwallahu ahad. Nak tulis. Tak mau tulis, kompong tak ingat. Apa dia? Firman Allah, Qul, kata olehmu. Qul, kata olehmu. Kata ulama mutakallimin, kata olehmu itu dengan makna kata dan hendaklah engkau i'tiqad. Qul, kata olehmu dengan makna kata olehmu dan hendaklah engkau i'tiqad dalam hati. Ya Muhammad, yakni wahai sekalian manusia, huwallah, dialah Allah. Huwa, dialah Allah. Maka dipaham daripada dialah Allah itu ada. Tuhan itu ada, namanya Allah. Maka Allah itu ada itu dalam bahasa Arab disebut wujud. Jadi kita kira lah Allah wujud. Wujud tu sifat yang pertama. Ahad, yang Maha Esa. Yang Maha Esa tu maknanya apa? Allah yang bersifat wahdaniyah. Pertamanya wujud, yang keduanya wahdaniyah. Allahus Samad. Apa maksud Allahus Samad? Allah tempat tumpuan sekalian makhluk. Allahus Samad, Allah tempat tumpuan, tempat bergantung, tempat berharap.
tempat meminta tolong dan sebagainya. Makna kata Allahus Samad itu Allah, tempat tumpuan sekalian makhluk. Maka di dalamnya ada 14 sifat. Apa dia 14 sifat? 7 sifat ma'ani dan 7 sifat maknawiyah. Apa sifat ma'ani? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu namanya sifat ma'ani. Apa maksud sifat ma'ani? Sifat ma'ani ni ialah sifat yang ada di zat Allah, qadim lagi azali. Tujuh lagi namanya sifat maknawiyah. Apa dia sifat maknawiyah? 7 itu. Ya. Yang pertama kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. 7 bukan? Baik, apa makna sifat maknawiyah? Sifat maknawiyah ini iaitu sifat yang menyatakan adanya sifat ma'ani di zat Allah Ta'ala itu ada selama-lamanya, tidak bercerai tanggal dari zatnya. Itu maksud sifat ma'ani yang maknawiyah. Sifat maknawiyah iaitu sifat yang menyatakan adanya sifat ma'ani di zat Allah Ta'ala itu ada selama-lamanya, tidak berubah-ubah dan tidak bercerai tanggal dari zatnya. Jadi apa beza sifat ma'ani dan maknawiyah ni? Pada pengertiannya sifat ma'ani nak cerita pada diri Allah itu ada sifat-sifat kesempurnaan. Ya, sifat ma'ani ni nak cerita pada diri Allah itu ada sifat-sifat kesempurnaan. Sifat maknawiyah pula nak menyatakan bahawasanya sifat ma'ani yang ada di zat Allah Ta'ala itu ada selama-lamanya, tidak berubah-ubah dan tidak bercerai tanggal dari zatnya. Itu maksud kata maknawiyah. Ya. Kalau dalam kitab tauhid dia kata sifat maknawiyah itu ialah ma mulazimatun alal ma'ani, sifat yang melazimi atas sifat ma'ani. Apa maksud melazimi di situ? Iaitu sifat yang apabila ada ma'ani tak dapat tidak, tentu ada maknawiyah. Ya. Sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani maknanya sifat yang tak dapat tidak bila ada sifat ma'ani. Ya. Sifat yang apabila ada sifat ma'ani tentulah tak dapat tidak ada maknawiyah. Itu sifat Allah. Sifat makhluk ini tak ada.
maknawiyah. Kalau orang kata makhluk ada sifat ma'ani yang Allah Ta'ala jadikan pada diri mereka, itu bahasa majaz, ya, bukan hakikat. Pada majaz qauliyah kita kata makhluk ni ada sifat ma'ani, tapi tak ada maknawiyah. Sifat makhluk ni tak ada makna wiyah, tak ada selama-lamanya. Cuba kita tengok mata kita. Kita boleh tengok, tapi tak selama-lamanya. Pejam nampak tak? Pejam dah tak nampak. Tengok depan, belakang dah tak nampak. Tengok kanan, kiri tak nampak. Itu makna kata manusia ni tak ada maknawiyah. Allah Ta'ala ni dia ada basar, basarnya inkishaf. Maksud kata inkishaf itu, ya, tak tersembunyi ataupun tak terlindung sesuatu jua pun dari penglihatan Allah. Allah ada sifat sama. Sifat samanya tu inkishaf. Maksud kata inkishaf tu apa? Iaitu sifat pendengaran Allah Ta'ala itu tidak terlindung sesuatu pun dari pendengaran Allah. Kita duduk jauh dah tak dengar, kadang-kadang duduk dekat pun tak dengar. Yang kata duduk jauh, kucing dia nak masuk. Ada lah. Dia pandai, tuan dia pandai belum. Tu dia maksud dia, ya. Jadi kita kena faham apa dia yang dimaksudkan dengan ilmu sifat 20 tu diambil dari Quran, bukan rekaan ulama, bukan rekaan orang-orang, tapi adalah firman Allah. Allah menyatakan pada kita. Itu namanya Allahus Samad. Kemudian Allah Ta'ala kata apa lagi? Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tak diperanakkan. Allah Ta'ala tidak beranak dan tak diperanakkan. Maka masuk dalam arti kata lam yalid wa lam yulad itu, Allah tak beranak dan tak diperanakkan, masuk di dalamnya dua sifat, iaitu qidam dan baqa. Allah Ta'ala tu tak ada mula bagi adanya dan tak ada akhir bagi adanya. Ya, qidam sedia, mana ada Allah tak ada mula. Baqa maknanya kekal, iaitu ada Allah tak ada akhir, tak ada musnah. Maka tu makna kata, ya, lam yalid wa lam yulad. Dan ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak adalah sesuatu yang menyerupai Allah, yang serupa dengan Allah. Maka masuk di dalam ayat walam yakul lahu kufuwan ahad itu dua sifat, iaitu yang pertamanya qiyamuhu binafsi dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Qiyamuhu ta'ala binafsi, Allah berdiri dengan sendiri. Apa maksud Allah berdiri dengan sendiri? Iaitu ada Allah tak berhajat kepada yang menjadikannya, dan ada Allah itu juga tidak berhajat kepada tempat untuk ia wujud. Ya, itu maksud kata qiyamu bi nafsi. Ada Allah itu tidak berhajat kepada yang menjadikannya. Itu kata qiyamu bi nafsi, berdiri dengan sendiri. Bukan dengan makna dia jadi dengan sendiri. Dah. Jangan kata dia jadi dengan sendiri. Allah tu ada, tak ada mula bagi adanya. Tidak. Jadi ada Allah tadi pula
qiyamuhu binafsi, maknanya adanya tak berhajat kepada yang menjadikannya, dan tidak pula berhajat kepada tempat. Tu maksud kata qiyamuhu binafsi. Ada tak makhluk yang serupa dengan tu? Nama pun makhluk. Makhluk maknanya yang dijadikan. Allah tu Khalik, yang maha menjadikan. Maka tentulah dia walam yakul lahu kufuwan ahad, tak serupa dengan makhluk. Ya, dan segala yang ada pada Allah itu tak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Maka itulah maksud kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Cuba kira, ada 20 ah? Ada 20? Tulis ke dah tulis? Ada 20? Tak ada? Tak tulis. Mana ada? Ada 20 sen je dalam poket. Ada 20 mak? Ada? Dah. Kira sampai jari kaki cukup 20. Ni 5, kaki 10, 20. Ni kira jari tu buat apa? Pihak tulis dia cukup tak 20? Tak cukup? Lambat tu. Bila nak pandai tahu. Lambat lagi lah ni. Ya tu tak erti. Lambat tu. Tak boleh menega pun ni. Nega telur tak boleh. Hilang habis telur. Ya tak. Baik, habis. Itu maksud kata istimdadnya. Dan faedahnya. Tak cukup tadi 20? Cukup? Maka tak cukup. Entah kira cukup tak happy kering? Tak cukup mana kata hilang sebiji. Baik. Dan faedahnya, yakni faedah ilmu tauhid, tercapai bahagia. Tu bukan tercapai tu, tercapai. Dia tulis tercampi, bunyinya tercapai. Tercapai yakni terlaksana bahagia dua negeri, dunia dan akhirat. Yakni tercapainya saadah fid dunya wal akhirah. Tercapainya hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Orang yang tak kenal Allah, maka dia tak akan hidup bahagia walau kaya raya sekalipun. Dah kaya takut jatuh miskin. Dah pegang jawatan tinggi takut kalah pilihan raya. Dah ada perniagaan besar takut jatuh bankrupt. Dah ramai kengkawan takut kengkawan lari. Dah kuat pengaruh takut hilang pengaruh. Maka takut tu ada pada diri orang-orang duniawi. Tapi kalau orang yang ada dalam hatinya ilahi, ma fi qalbi ghairullah, maka semuanya tu tak ada lagi dalam hatinya. Yang ada hanyalah Allah. Allah tak akan hilang. Allah tak akan padam. Allah tak akan mati. Allah tak akan musnah. Allah itu qadim dan baqa. Maka barang siapa yang ada di dalam hatinya Allah, maka dia tidak akan rasa takut lagi akan kehilangan Allah. Sebab Allah tak akan hilang, Allah tak akan mati. Maka itulah perjuangan orang-orang sufi, yang mana mereka membuang semangat kecintaan dunia
supaya masuk kecintaan Allah agar dirinya bahagia di dunia dan di akhirat. Kerana bila ada Allah dalam hati, dia tak akan rasa gundah gulana akan kehilangan Allah dan kekurangan Allah. Dunia dia akan hilang, dunia dia akan kurang, dunia dia akan bersedih. Dia tak akan seronok selama-lamanya. Ada tempat sedihnya. Tapi kalau dengan Allah, tak ada tempat sedihnya. Sebab Allah akan sentiasa ada dan selama-lamanya ada. Baik. Jadi Allah Ta'ala itu bila sudah ada di dalam hati orang-orang yang mukmin, maka orang mukmin tadi dia tak akan mencari lagi kebahagiaan yang lain. Kerana itulah hakikat kebahagiaan. Ya, hakikat kebahagiaan itu ialah mengenal Allah dan rasa mengasihi Allah. Mengenal Allah dan rasa mengasihi Allah, maka dia akan terlupa kepada sesuatu, maka dia tak akan kasih kepada sesuatu, hatta anak isterinya sekalipun, hatta ibu bapanya sekalipun. Kerana Allah terlebih daripada Nabi sekali. Orang yang sampai kasih kepada Allah, terlupa ia kepada Nabi juga. Kenapa? Nabi pun makhluk Allah juga. Namun tak dapat tidak nak kasih kepada Allah, kena kasih Nabi dulu. Nak kasih Nabi, kena kasih ulama dulu. Sebab innal ulama warathatul anbiya. Ni mengaji tak minat, mengaji tak pernah pergi pun, kitab satu pun tak pernah jumpa, Nabi pun tak pernah nak berselawat ke atasnya sebanyak 1000 kali sehari, tak pernah pun nak buat. Tiba-tiba jadi kekasih Allah. Oi, itu melanggar adab, melanggar adat tu. Melanggar adat. Boleh ke? Boleh. Kalau Tuhan nak jadikan begitu, boleh. Tapi dia menyalahi adat kebiasaan. Menyalahi adat kebiasaan. Jadi adat kebiasaannya nak jadi orang kasih Allah, nak jadi mahabbatullah, dia kena mahabbatur Rasul dulu. Nak jadi mahabbatur Rasul, dia kena jadi mahabbatul ulama dulu. Kasih ulama, kasih Nabi, baru kasih Allah. Tak akan tercapai kasih Allah bagi orang-orang yang darjah mujahadatun nafsi ini, melainkan dia kena duduk kasih Nabi. Orang hari ni buat majlis kasih Nabi, tapi bercampur laki-laki perempuan, namanya Maulid Rasul. Itu bukan kasih Nabi, itu bukan Maulid Rasul, itu Maulidu Syaitan. Marah orang. Nabi suruh asing laki perempuan, dia campur-campur laki perempuan, lepas tu nyanyi selawat ke atas Nabi. Itu bukan Maulidu Rasul tu, itu Maulidu Syaitan. Nabi suruh asing, hang campur-campur buat apa? Tak jadi majlis mahabbah Rasul, jadi mahabbatul iblis. Wala'iyazubillah. Ustaz ni kasar. Buka surah An-Nur ayat 30, 31, 32. Baca ayatnya dan baca tafsirnya. Jangan tafsir pakai kepala otak sudah. Ikut mufassirin yang 14 orang itu. Jangan mufassirin akhir zaman. Jangan pakai mufassirin orientalis. Duk pakai mufassirin orientalis itulah yang dia buat campur-campur. Belum merdeka sekolah asing. Orang lelaki hantar sekolah lelaki. Nama sekolahnya King Edward VII School. Orang lelaki semua. Orang perempuan dia hantar sekolah orang perempuan saja. Namanya apa dah? Treacher Methodist School. Tidak pun
Orang laki-laki dia hantar sekolah lelaki semua. Namanya apa dia? St. George School, St. George High School, ataupun Sir Anderson School. Semua laki-laki, tak campur perempuan. Cikgu lah perempuan. Itu pun kalau ada. Kalau orang perempuan pula, Convent School. Lagi apa lagi? St. Mary School. Perempuan semua, tak campur. Elok merdeka ya. Dia buat sekolah menengah kebangsaan, rojak campur. Campur habis. Melayu, Keling, Cina situ. Buka aurat, tutup aurat sekali. Orang putih ikut syariat pula dah. Belum merdeka ikut syariat. Lepas merdeka lawan syariat. Lepas tu tak ada orang pun nak tegur. Sampai alim ulama pun kata tak apa, enggak apa, biasa saja. Tak ada apa masalah, bukan dia buat apa pun. Tengok je. Tengok je, kan tak salah. Itulah janji kita dah senang bercampur-campur. Bila kita kata tak boleh berikhtilat campur lelaki perempuan, marah orang. Pasal apa? Dan 65 tahun kita merdeka, duk faham benda tu, duk ada dalam kepala otak kita. Nak cerita surah An-Nur ni orang marah. Siapa yang buat undang-undang lah duk? Tak lah. Nak kata orang putih, sekolah orang putih tak campur-campur. Jerman sana, ya, Kementerian Pelajaran Jerman dia mengkaji kenapa akhlak pelajar-pelajar sekolah ni jadi runtuh moralnya. Mereka mengkaji rupanya sebab bercampur di sekolah lelaki dan perempuan. Tak bercampur pun dia boleh jumpa dekat belakang bus stand. Apatah lagi bercampur, jumpa dekat dalam tandas sekolah je. Jadi orang Jerman ni, Kementerian Pelajaran Jerman, dia sudah banyak mengasingkan sekolah-sekolah laki-laki saja, perempuan-perempuan saja. Begitu juga di Israel. Di Israel dia pun mengkaji macam mana Jerman kaji. Padahal Jerman tu musuh besar dia tu. Ya, dia ambil teori tu. Di Israel pun banyak sekolah-sekolah tak bercampur. Laki-laki saja, perempuan-perempuan saja. Baik. Jadi maknanya orang tak Islam dia ikut undang-undang Quran. Orang Islam tolak hukum Quran. Lepas tu kecoh berkata orang tak nak ikut Quran. Yang cakap tu pun 2 kali 5, 4 kali 3. 2 kali 5, 10. 4 kali 3 apa dia? Kayu alam. Baik. Nak marah dah. Macam mana? Ni ada satu orang dia ikut FB. Dia hantar WhatsApp, Ustaz, boleh ke saya nak hantar rakaman yang Ustaz cakap ni dalam kawan saya, grup WhatsApp saya, pasal cakap ni sensitif ni Ustaz, ramai orang marah ni. Saya kata silakan. Saya takut ke Allah Ta'ala. Orang saya tak kisah, dia nak lari ke, dia nak dengar ke, tak mau dengar ke, dia nak hempuk handphone dia ke, kasak ni handphone dia, bukan handphone saya. Dia nak lari bila dengar kuliah saya, silakanlah. Dia ada kaki lagi ya. Bukan. Saya nak sampaikan sekurang-kurangnya saya sudah menyampaikan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ini hukum Allah. Sila buka tafsir Al-Baydawi, buka tafsir Ibn Kathir, buka tafsir Sawi, buka kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangan Dr. Wahbah Zuhaili. Dia kata tu ustaz moden, ulama moden, lama sikit. Kita buka kitab Mazahibul Arba'ah, kitab 4 mazhab. Buka kitab I'anatul Talibin, jilid yang ketiga, babun nikah. Kita tengok kat situ, ada dia cerita ke tidak apa saya sebut tu. Ya, kalau tak ada, ya, tangkaplah saya. Hantar pusat pemulihan akidah. Kukuk saya salah.
Tapi kalau ada, nak tangkap pun tangkaplah. Buat guna, nak gam-gam. Hampa ada gam-gam. Kurang-kurangnya saya sudah sampaikan hukum Allah. Ya. Benda ni orang buat duk hari ni. Benda ni orang buat tak kisah benda ni. Kita duk kata orang tu yang mengundang balum, orang tu mengundang azab, orang tu mengundang musibah. Rupa-rupa ni hak cakap je duk mengundang. Ya, hadap cakap tu yang duk mengundang, menghalalkan yang Allah Ta'ala haram. Benda haram kita buat dosa. Benda haram kita kata halal, syirik. Wal'iyyazubillah. Benda haram kita buat, namanya berdosa. Benda haram kita kata halal, walaupun tak buat, syirik. Wal'iyyazubillah. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya, Tafsir Ar-Razi, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, hukumnya syirik. Benda sudah termaktub dalam Quran. Baik. Kita sambung tadi ya. Itu dia sifat 20. Kalau orang kata sifat 20 ni bukan daripada Al-Quran, kau baca Qul huwallahu ahad sudah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu dalil sifat 20. Dia tak reti tolong tafsirkan kat dia. Quran ni tak boleh dipaham semata-mata dengan terjemahan. Bahkan ulama-ulama Al-Azhar 30 tahun lebih yang lalu telah keluarkan fatwa bahawasanya Al-Quran itu pendek kalamnya tapi luas pengertiannya. Maka mustahil Quran itu dapat dipaham dengan semata-mata dengan terjemahan, dengan semata-mata translate. Maka Quran itu hendaklah ditafsirkan untuk diertikan akan mafhumnya. Jadi Quran ni jangan kita semata-mata tengok terjemah je, kemudian kita ambil faham terjemah semata-mata, maka mustahil dapat dipaham akan makna sebenar. Quran hendaklah ditafsirkan. Tafsir bukannya terjemah. Terjemah ni alih bahasa. Jadi Quran dia alih bahasa, semata-mata alih bahasa, kita tak akan dapat faham. Contohnya alif lam mim. Alif lam mim. Apa makna dia? Alif lam mim. Apa makna dia? Alif lam mim. Sudah. Jadi ulama-ulama dia mentafsirkan. Contohnya dalam kitab tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam kitab tafsir Ibnu Abbas. Ada setengah ulama dia tawakuf kepada Allah. Alif lam mim Allah jua yang mengetahui. Maka ada lagi tafsir-tafsir yang lain. Itu baru 3 huruf. 3 huruf tu pun dah berkhilaf-khilaf ulama pada mentafsirkannya. Kita nak tafsir sendiri. Barang siapa mentafsirkan ayat Al-Quran dengan akalnya, maka dia mencampakkan dirinya ke lembah neraka. Jangan duk suka-suka terjemah Quran. Ni baca Quran, baca terjemah, kemudian ditafsir ikut akal. Kalau betul sekali pun berdosa. Betul sekali pun berdosa kalau terjemah Quran ni dengan akal. Tafsir Quran dengan akal. Dia kena pergi mengaji. Kena belajar ilmu ulumut tafsir. Ya, kena belajar usul tafsir. Kena belajar ilmu tafsir. Bukan mudah-mudah kita boleh baca Quran. Itu dia yang ramai orang duk baca, wa idz qala Ibrahim li abi li Azar. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Maka itulah orang dah kata bapa Nabi Ibrahim ni adalah orang kafir penyembah berhala, sebab dia duk sangka Azar itu bapa Nabi Ibrahim.
Itulah zahir ayat begitulah. Zahir ayatnya seolah-olah Azar itu bapa kandung Nabi Ibrahim lah. Ayat dia begitu. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya yang bernama Azar. Kalau tak baca tafsir, kita duk rasa itulah nama bapa Nabi Ibrahim. Penyembah berhala rupanya. Baik pak aku tak sembah berhala. Dia kata baik pak dia pula. Nampak? Bila kita baca tafsir, baru kita berjumpa siapa bapa Nabi Ibrahim. Bukan Azar. Azar ni ialah bapa saudaranya, bapa saudara dia punya. Siapa bapa Nabi Ibrahim? Bapa Nabi Ibrahim namanya Tarikh bin Syaruh. Nabi Ibrahim alaihissalam bin Tarikh bin Syaruh. Azar bin Syaruh. Jadi Azar ini adalah bapa menakan dia. Lihat dalam kitab Qisasul Anbiya karangan Imam Zarqani. Ramai orang tersilap di situ. Duk sebut-sebut, tengok Nabi Ibrahim bapa dia menyembah berhala. Jangan orang kata celupa mulut, cakap benda-benda yang tak benar mengenai Nabi. Kita dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah wajib kita beriktikad sekalian Nabi dan Rasul, keturunan mereka tak ada yang kafir, yang musyrik, yang peminum arak, yang penzina, yang pemaksiat. Ini i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bapa-bapa nabi-nabi ini, bapa-bapa rasul-rasul ni, semuanya orang-orang soleh, solihin. Kalau tidak nabi atau rasul, wajib kita i'tiqad begitu. Ini tauhid. Sebab tu kena ngaji tauhid dulu. Kau nak beri tafsir pun ngaji tauhid dulu. Tafsir lagi susah pada tauhid. Ya. Sebab tak faham tauhid, jadilah dia mentafsirkan Quran pakai akal. Bahaya sungguh. Baik, habis. Dan melihat akan wajah Tuhan yang tiada sepertinya sesuatu. Dia kata apa tadi? Faedah ilmu ini. Dan faedah ilmu ini, manfaat ilmu ini, kelebihan ilmu apa? Orang yang belajar ilmu ni, apa manfaat dia dapat? Iaitu tercapai bahagia dua negeri, dunia dan akhirat. Satu, kemudian masuk ke dalam syurga, kekal selama-lamanya. Syurga ni ada dua. Satu, syurga di dunia yang dinamakan Jannatul Ajilah. Yang kedua, syurga di akhirat yang ada 8 semuanya. Yang tertingginya Jannatul Firdaus. Apa dia syurga di dunia ni? Syurga di dunia ni ialah nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang sentiasa ingat kepada Allah, jiwa yang sentiasa bahagia dengan Allah, jiwa yang tercapai pula rasa radiyatan, dan Allah pula mardiyah. Dia redha kepada Allah dan Allah pula redha akan dia. Radiyatan mardiyah. Mula-mulanya nafsu mutmainnah. Itu permulaan orang mencapai peringkat kewalian. Kemudian dia akan terjun pula, mendaki lagi nafsu radiyah. Dia akan mendaki lagi nafsul mardiyah. Kalau Allah Ta'ala kehendaki dia lebih tinggi sampai ke nafsu kamilah. Jadi itu semuanya adalah syurga di dunia. Orang yang masa di dunia sudah bahagia jiwa dia dengan Allah.
maka kebahagiaan jiwanya ingat kepada Allah, kasih kepada Allah, rindu kepada Allah itu lebih bahagia daripada masuk syurga Jannatul Firdaus. Ini perasaan orang-orang yang sampai darjah itu. Maka mereka merasakan hidup bersama Allah, duduk dalam kerinduan dan kecintaan Tuhan lebih bahagia dari duduk dalam Jannatul Firdaus. Itu namanya Jannatul Ajilah, syurga yang didahulukan di dunia sebelum syurga di akhirat. Baik. Maka kata ulama sufi, barang siapa buat syurga di dunia, dia tidak akan dapat syurga di akhirat. Barang siapa buat syurga di dunia, dia tak akan dapat syurga di akhirat. Buat syurga macam mana? Syurga ni dikumpulnya harta, cari kebahagiaan, cari kemewahan, cari keseronokan. Sebab disangkanya dunia ni tempat untuk berbahagia, berseronok. Dia masuk syurga tak apa. Dari syurga tu. Tok Guru saya kata, budak-budak belum akhir balik ni dia separuh wali. Jangan marah dia. Baik. Siapa buat syurga di dunia, maka dia tak akan dapat syurga di akhirat. Tapi siapa yang tak dapat syurga di dunia, dia juga tak dapat syurga di akhirat. Mula-mula dia buat syurga, tak dapat juga. Buat syurga pun tak dapat juga. Siapa dapat syurga di dunia, maka dia akan dapat syurga di akhirat. Jadi bunyi dia tu gini, terjemah ikut Melayu ni. Siapa buat syurga di dunia, tak akan dapat syurga di akhirat. Siapa buat syurga di dunia, tak akan dapat syurga di akhirat. Siapa tak dapat syurga di dunia, tak dapatlah syurga di akhirat. Siapa yang mendapat syurga di dunia, dia akan mendapatlah syurganya di akhirat. Agak-agak boleh faham tak? Boleh Tanya orang angguk dulu dia faham. Tanya orang sebelah. Itulah dia Nak dapat syurga di akhirat, jangan duk buat syurga di dunia. Maka carilah Allah sehingga dapat syurga dunia. Apa dia? Mutmainnah. Maka siapa dapat mutmainnah, dia akan dapatlah syurga di akhirat. Baik, faham yang itu Dan melihat akan wajah Tuhan yang tiada sepertinya sesuatu. Maknanya orang-orang yang tercapai ma'rifatullah, hasil daripada mendapat hakikat tauhid, dia akan melihat Tuhannya. Dia kata wajah Tuhan. Maksud kata wajah Tuhan ni, dia akan melihat zat Tuhan yang tidak ada kaifiat, cara melihatnya. Tak ada cara melihat. Melihat Tuhan ni bukan dengan mata. Melihat Tuhan ni bukan dengan mata. Melihat Tuhan ni, kalau dihidup di dunia, iaitu melihat dengan mata hati.
Hidup di dunia ni orang melihat Tuhan iaitu melihat dengan mata hati. Sabda Nabi, anta'budallaha ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah seumpama engkau melihatnya. Maka melihat itu bukan melihat dengan mata kepala. Siapa berkata melihat Allah tu dengan mata kepala, di dunia ini boleh melihat Allah dengan mata kepala di dunia ini, maka dia itu syirik, murtad, wal'iyadzubillah. Jadi maksud kata Nabi melihat Allah dengan beribadah seperti melihatnya itu ialah melihat dengan mata hati. Macam mana pula melihat dengan mata hati? Terbayang di hati ke? Maksud kata melihat dengan mata hati itu ialah rasaan di mata hati dirinya dan Allah tidak terasing. Macam mana pula rasa tak terasing? Kami duk dengar cerita ni, melihat Allah ni lama dah. Macam mana kata melihat Allah? Bukan dengan mata. Faham? Iaitu dengan hati. Hati tu rasa macam mana, tergambar begitu ke? Tidak. Dia tu rasa tak terasing. Tak terasing macam mana? Tak terasing tu dengan makna Allah dan dirinya tidak bercerai dan tidak bersekutu. Wah, makin pening ini Pak Ustaz. Apa maksud tidak bercerai, tidak bersekutu? Tidak bercerai maknanya gerak kita bukan gerak sendiri, tapi digerakkan oleh Allah. Tak terasa dia gerak, melainkan dia rasa dia digerakkan oleh Allah. Tak terasa pun, itu bermakna kita belum melihat Allah. Itu bermakna kita belum ma'rifatullah. Pasal kita dah rasa kita berdiri di atas keakuan diri, ananiah. Itulah orang sufi, dibuang ananiah itu untuk merasakan geraknya digerakkan oleh Allah. Sehingga tercapai firman Allah Ta'ala dalam Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan sekalian perbuatan kamu, pekerjaan kamu. Allah yang jadikan kita, Allah yang gerakkan kita. Tapi kita rasa tak terasa. Itu bermakna kita ni belum kenal Allah. Maka bila sampai darjah itu, dia rasa dia itu dijadikan Allah dan dia itu digerakkan oleh Allah, rasa tu tak hilang-hilang dalam hati. Itu maknanya dia dan Allah tak bercerai, tak terasing. Perasaan itu bukan boleh buat-buat. Perasaan itu akan terjadi apabila hilang ananiah di dalam hati, timbul tajalli. Tajalli itu satu suluhan cahaya yang menerangi hati, yang menyebabkan hati jadi hilang rasa keakuan. Yang ada hanyalah Allah yang menggerakkan dan mengaturkan dirinya. Itu maksud kata melihat Allah. Rasaan di mata hati. Atau kata dia dan Allah tidak bercerai dan tidak bersekutu. Apa maksud tidak bersekutu? Tidak berkongsi sifat dengan Allah. Hanya Allah yang ada pendengaran, hanya Allah yang ada penglihatan. Aku ni tiada. Barulah sinonim dengan firman Allah, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dia, yakni Allah, tak dapat dilihat dengan mata kepala. Allah itu lah yang melihat oleh tiap-tiap penglihatan mata. Jadi maknanya tiap-tiap pemandangan makhluk itu sebenarnya Allah yang melihat. Penglihatan kita hakikatnya penglihatan Allah, tapi kita tak terasa, dosa kita melihat juga. Pasal kita terhijab, terdinding, tertutup dengan sifat ananiah kita. Kalaulah hilang sifat itu, dalam Quran kata fi qulubihim ghulqun, dalam hati mereka itu ada penutup. Kalau penutup itu hilang, nescaya dia terasa dia dan Allah tidak terasing.
Dia tidak ada sifat, yang ada sifat hanyalah Allah. Dia tidak boleh bergerak melainkan yang geraknya digerak oleh Allah. Maka itu namanya musyahadah. Itu namanya melihat Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Inilah dia waliullah. Jadi itulah beza wali dengan orang awam. Inna awliya Allah wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Orang wali-wali ini tidak ada ketakutan dan kebimbangan dalam hati mereka itu kepada makhluk. Kalau masih ada kebimbangan, ketakutan, itu belum wali. Kita tak takut. Kadang-kadang ada juga orang tak takut ditangkap, tak takut ditembak. Tapi bukan tak takut dengan sebab dia wali. Dia tak takut sebab dia sudah putus asa dengan cara kehidupan pemerintah. Macam orang Korea sanggup membakar diri, mati kerana marah pemerintah yang tak adil. Bukanlah itu keimanan. Itu ialah kerana putus asa dengan kehidupan. Bezakan ya. Bezakan. Orang yang tak takut makhluk ni kadang-kadang bukan sebab dia kasih Allah, tapi sebab dia putus asa. Bila dia putus asa, dia sanggup mati, membakar diri depan orang, buah petrol bakar, tunjuk pada pemerintah, kata kami sanggup mati kerana tidak mahu pemerintah yang macam kamu. Itu bukan keimanan, itu bukan kewalian, itu namanya kebodohan. Ya, itu namanya kebongokan. Faham? Jadi orang-orang wali ni dia sanggup mati bukan kerana marahkan pemerintah yang zalim, tapi kerana kecintaannya kepada Allah. Macam orang-orang yang berperang fisabilillah, mereka sanggup mati bukan sebab marah ke kafir, tapi kerana kasih Allah. Nakkan Allah memandang mereka, bukan nak jasamu dikenang. Baik, faham? Sudahlah sekat tu pukul 9 dah. Sikit lagi. Lagi 3-4 ayat habis. Dan nisbahnya, nisbah ilmu ini, ilmu tauhid. Ilmu ini ilmu agama. Yang ini adalah ilmu agama. Bahkan inilah ilmu yang paling wajib dipelajari dan dikenali oleh tiap-tiap orang yang mengaku dirinya Islam, yang beriman kepada Allah dan yaumil akhirah. Seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yafrid syai'an afdalu minat tauhid. Sesungguhnya Allah Taala tidak memfardukan sesuatu yang lebih utama dari ilmu tauhid. Ini kita ilmu tauhid, kita pandang sepi. Kita suka ceramah yang kelakar-kelakar. Tak salah penceramah tu buat lawak. Yang salah ni kita yang duk suka yang tu je. Tauhid tak ngaji. Penceramah tak salah. Dia nak buat kelakar pasal dia nak tarik orang datang ceramah dengan kuliah, bagi orang yang baru nak berjinak-jinak dengan surau. Jadi dia tak salah. Yang salahnya duk kira nak dengar ceramah kelakar je. Yang kena Tuhan tak mau. Jadi bukan salah penceramah, itu salah orangnya, bukan penceramahnya. Kalau pula orang tu kira kasar je, orang kata ustaz tu ceramah kasar tu lah, kira hentam orang je, tak ada hikmah orang kata. Habis tu orang yang ngaji dengan dia tu dah 10 tahun, 20 tahun, yang duk terasa hati ni baru datang kemarin baru ikut kuliah. Memang kena lah. Siapa tak ikut dia awal? Lepas tu ngaji ni dia kena ikut dari awal. Lalu tengah-tengah dah kena selalu. Kena selalu buat macam mana? Takkan dia dah baca kitab dia nak ulang tu ya kitabnya. Kitab apa? Kitab 52. Kitab 555 buku hutang. Takkanlah dia nak baca kitab tu ya. Dah habis kitab tukar kitab lain lah, kasarlah sikit bunyinya.
Jadi kalau orang kata ustaz tu kasar, padahal kitab yang dia baca tu ya kitab yang ke-20 ya. Yang orang mengaji dia pun dah 20 tahun dah mengaji. Takkan nak sebut tu wujud kidam bakar duk ulang. Allah wujud artinya ada, lawannya tiada, wajib ada, mustahil ada, dalilnya ada alam ini. Nak baca yang tu sampai 20 tahun. Aduh mohai. Faham dah sikit bukan? Kita mengaji sekolah. Rajah satu, dia ajak A-A-K-U-Ku, ada A-A-B-U-Bu, A-Bu, A-A-W-A-M yam, ayam. Tu rajah satu. Dia naik tingkatan satu, I love you. Sudah. Tak payah baca-baca, tak payah eja-eja dah. Tingkatan 3, after school with at me at pokok Ketapang. Pakai WhatsApp. Betul tak? Jadi ilmu tu dia kena bertingkat lah. Ada peningkatan. Dia tak namalah tingkatan 3. Takkan tingkatan 3 belajar A-A-W-A-M yam. Jadi kena faham lah orang-orang yang baru nak mari kuliah. Tiba-tiba dengan ustaz tu kasar, faham lah. Orang yang ngaji kat dia tu dah lama-lama belaka lah. Minhajul Abidin 2 kali kata. Hari ni nak ngaji hikam. Orang ni pula Matan Umul Barahin pun tak nak dengar. Tiba-tiba dengar aja nak ngaji kitab hikam, apa pening kepala dia. Sesak dah ustaz ni. Jadi kena tengoklah kita apa pun orang mengaji tu lama mana. Ya. Saya ni cuba juga nak bagi sesuaikan yang orang yang baru dengan orang yang lama. Tapi kadang-kadang terlepas juga. Tu dia kata ustaz ni teroris. Teroris ustaz ni kata. Kasar tu. Buat macam mana nanti marah orang lama. Kan saya nak ajar wujud artinya ada, lawannya tiada, wajib ada, mustahil tiada. Dalilnya ada alam ini. Oh yang tu mula-mula sampai lah ni. Dari tahun 2003 sampai tahun 2022 dah ni. 23 dah ni. 20 tahun dah dekat dah. Bukan? Jadi kepada siapa-siapa yang terasa hati, dia kata saya ni kasar, teroris, ekstrim, Honda ekstrim, saya ucapkan ribuan minta maaf. Barangkali ya baru masuk ngaji, dia tanyalah orang lama-lama. Ya, tanya orang lama-lama. Wallahu a'lam. Kita berhenti sekat tu. Inilah kesudahan mabadi yang 10 perkara yang sayugia, yakni yang sepatutnya, yang sayugia ni yang sepatutnya dipelajarkan dahulu dari mengerjakan sesuatu. Yang ini dipelajari terlebih dahulu sebelum kita belajar akan ilmu-ilmu yang seterusnya. Ya, mabadi yang 10 ni. Jadi siapa rajin balik, tulis balik kat buku mabadi 10. Salin balik, atur molek-molek, kemudian hafaz. Apa dia mabadi yang 10 tu? Baik, kita berhenti. Kemudian katanya syahdan ila akhirih wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi
أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتوفنا وإليك المصير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا وميرح بنت عمر الزهري برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Sebelum saya tutup majlis, InsyaAllah besok cucu saya Nur Umairah binti Umar Zuhdi akan menjalani rawatan pembedahan jantungnya. Jadi semohon pada pendengar-pendengar kuliah pada malam ini agar dapat sama-sama mendoakan pada Allah agar diberikan kesembuhan kepada cucu saya itu cucu pertama saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesembuhan. Dan pada malam ini saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua yang mendoakan kesihatan cucu saya. Dan tidak lupa, dan sangat-sangat saya tidak lupa pada tuan-tuan perempuan yang telah menghulurkan sumbangan bagi rawatan anak dia saya, cucu dia saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan rezeki dan memberkati kepada rezeki dan kehidupan tuan-tuan dan perempuan sekalian, sama ada yang memberi sumbangan kewangan maupun yang memberikan sumbangan doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan, insyaAllah dan Alhamdulillah. Saya ucapkan sangat-sangat terima kasih kepada tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah mengurniakan dan membalas dengan berlipat kali ganda rahmatnya, insyaAllah. Wallahu a'lam. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.